Assalamualaikum. Saya Hamizi bin Muhammad Elayah Hamzah, nombor matrik 160882. Tajuk iaitu pokok pelbagai guna, pokok kelapa. Okey, pernahkah murid-murid lihat pokok kelapa ya? Pokok kelapa, pokok yang pelbagai guna. Okey, pokok kelapa merupakan tanaman pelbagai guna. Jika kita lihat dari pucuk hinggalah ke akarnya, banyak kegunaannya. Okey, pokok kelapa ni banyak didapati di Bagan Datuh ya, di negeri Perak. Ya, hidup subur di kawasan berpasir, terutamanya berhampiran pantai. Ya, pokok kelapa juga terdapat di persisiran pantai di semenanjung Malaysia, di negeri Pantai Timur, Terengganu dan juga Kelantan. Ya. Baiklah, ya, kita lihat seterusnya. Pokok kelapa boleh mencapai ketinggian 6 hingga 10 meter tinggi ya murid-murid. Pokok kelapa juga boleh menghasilkan 75 biji setahun ya. Setiap sebatang pokok kelapa boleh menghasilkan buah 75 biji setahun. Pokok kelapa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan juga tempoh ekonomi melebihi 25 tahun. Lama tu ya murid-murid. Okay, baiklah, sekarang kita lihat ya bahagian pokok kelapa. Di antara bahagian pokok kelapa, yang pertama mayang ya. Mayang murid-murid. Yang kedua buah. Yang ketiga daun dan pelepah. Yang keempat umbut. Yang kelima akar. Yang keenam lidi. Yang ketujuh batang. Yang ke-8 sabut. Dan yang ke-9 tempurung ya. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu bahagian-bahagiannya dan juga kegunaannya. Okey, bahagian yang pertama kita lihat daun dan pelepah. Okey, di antara kegunaan daun dan pelepah ni, yang pertama daun pucuk yang murid-murid digunakan dalam pembuatan sarung ketupat ya. Sarung ketupat yang terkenal semasa perayaan Aidilfitri. Okey. Yang seterusnya daun hijau. Daun hijau boleh digunakan sebagai atap rumah, terutamanya atap rumah tradisional ya. Yang seterusnya daun hijau ini jika diproses boleh dijadikan makanan ternakan seperti ternakan lembu. Okey. Yang seterusnya daun kering. Daun kering boleh dijadikan atap bangsa ternakan dan juga baja organik untuk pokok kelapa itu sendiri. Okey, baiklah, seterusnya bahagian yang kedua iaitu lidi. Ya, lidi. Di antara kegunaan lidi, digunakan untuk membuat penyapu ya, penyapu sampah. Yang kedua digunakan dalam pembuatan pencucut sate dan juga pencukir gigi. Okey, bahagian yang ketiga iaitu mayang ya murid-murid. Mayang yang belum kembang ni, melalui proses tertentu boleh menghasilkan air nira. Ya, boleh menghasilkan air nira. Air nira ni boleh diminum terus. Rasanya sungguh enak dan manis ya. Daripada air nira diproses boleh dijadikan gula Melaka. Gula Melaka terkenal dalam pelbagai masakan, terutamanya masakan orang Melayu. Okey. Mayang juga digunakan dalam permainan tradisional ya, terutamanya permainan tradisional orang Melayu iaitu kulit mayang. Tahu tak murid-murid di manakah asalnya permainan tradisional ulit mayang ini? Ya, dari negeri Terengganu. Bagus ya. Okey, sabut. Sabut. Di antara kegunaan sabut kelapa, yang pertama boleh dijadikan berus sabut. Yang kedua boleh dijadikan tali dan yang ketiga boleh dijadikan medium ya dalam pertanian. Okey. Bahagian yang seterusnya iaitu tempurung ya. Dalam sebiji kelapa
kulit yang pertama itu dinamakan sabut. Yang seterusnya, bahagian yang seterusnya iaitu tempurung. Tempurung merupakan bahagian yang keras dalam kelapa, dalam biji kelapa tadi. Okey, di antara kegunaan tempurung, yang pertama sebagai bahan bakar ya murid-murid, yang kedua sebagai filter air, yang ketiga boleh digunakan sebagai ubat nyamuk, yang keempat yang paling komersial sekarang iaitu dalam kraft tangan ya, digunakan sebagai kraft tangan, boleh menjadikan sumber ekonomi ya. Okey. Baiklah, yang seterusnya umbut ya, umbut. Umbut adalah bahagian hujung ya, bahagian hujung batang kelapa. Okey. Warnanya putih dan lembut ya. Umbut boleh dimakan ya, dimakan mentah. Umbut juga boleh digunakan dalam masakan ya, seperti masakan lemak dan gulai. Gulai umbut kelapa. Okey, bahagian yang seterusnya bahagian batang ya, bahagian batang yang keras. Kegunaan, di antara kegunaan batang yang pertama boleh dijadikan titi, boleh dijadikan titi dan juga jambatan ya. Titi dan jambatan batang kelapa ini sangat terkenal di kawasan pendalaman dan juga kampung-kampung ya. Dan sekarang batang kelapa boleh dijadikan rumah, dijadikan perkakas rumah ya, bila diproses ya, perkakas rumah seperti lantai dan juga dinding. Okey. Bahagian yang seterusnya iaitu kelapa muda ya. Kelapa muda merupakan bahagian yang paling banyak kegunaannya. Di antara kegunaan kelapa muda, kelapa muda boleh diminum terus dan isinya boleh dimakan mentah. Okay, baiklah, kita lihat ya. Di antara kegunaan dan khasiat kelapa muda, yang pertama sebagai minuman diet ya, sebagai minuman diet. Yang kedua, meningkatkan sistem imunisasi. Yang ketiga, dapat mengubat pelbagai penyakit. Yang keempat, mengurang risiko penyakit kanser ya murid-murid. Yang keempat, yang kelima, mengawal kandungan gula dalam darah. Yang keenam, sebagai penyedap dalam masakan. Yang seterusnya, membersihkan sistem pencernaan, meningkatkan kolesterol baik iaitu HLD, melancarkan peredaran darah, mengubati parut, menstabilkan suhu badan, meningkatkan stamina badan, mencantikkan kulit bayi dalam kandungan dan memudahkan ibu bersalin ya. Banyak sekali kegunaan kelapa muda. Okey, yang seterusnya kelapa tua ya. Kelapa tua. Di antara kegunaan kelapa tua boleh dijadikan minyak masak. Yang kedua, sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun. Yang ketiga, boleh dijadikan sebagai minyak pelita. Yang keempat, digunakan dalam kosmetik. Keempat, dalam pelbagai kuih dan juga masakan ya. Dalam rawatan kesihatan pula, kelapa tua ni mengandungi asid lemak rangkaian sederhana ya. Boleh mencegah penyakit jantung, boleh mencantikkan rambut dan kulit, sebagai anti mikro dan virus, dan juga meningkatkan imunisasi badan ya. Dan bahagian yang terakhir murid-murid iaitu akar ya. Akar. Di antara kegunaan akar, yang pertama merawat penyakit kulit dan demam. Kedua, bahan baku dalam pembuatan bir. Yang keempat, sebagai pewarna. Yang seterusnya, perabot di perabot rumah jika diproses ya. Dan akhir sekali, dalam urutan ya, urutan cakar ayam. Itulah beberapa kegunaan pokok kelapa ya. Sekian, terima kasih.